Riyadul Jannah farta'u wa ma riyadul Jannah hilakul zikr, yang mana Nabi menyebut tentang bagi mereka yang sentiasa melalui apabila kalian melintasi taman-taman syurga, maka hendaklah kalian nikmati dan kaut hasilnya. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, apakah yang diertikan, dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Nabi menjawab, taman-taman syurga itu ialah hilakul zikr, mana-mana himpunan yang membawa akan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun perhimpunan yang membawa ingat kepada baginda Nabi, ataupun mana-mana saja berkumpulnya manusia untuk majlis zikir ataupun majlis ilmu, itulah dikira sebagai taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan kesudian kita duduk di taman-taman syurga majlis ilmu di antara dua semayang ini, sudi kiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita syurga yang hakiki, kekal abadi di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, saya menzahirkan rasa tahmid kepada Allah SWT atas pertemuan dapatlah kita bertatap wajah, bertentang mata pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, Nabi menyebut dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakara, wa in asabathu darra'u sabara. Nabi ini amat terkejut dengan kelompok yang mana mereka ini beriman kepada Allah, tetapi apakah yang dihairankan sangat dengan kehidupan orang beriman ini, sehingga Nabi rasakan perkara itu ajaib. Kehidupan orang beriman ini menakjubkan Nabi, membuatkan Nabi rasa terpegun dengan kehidupan orang beriman. Apa yang syok sangat, hebat sangat kehidupan orang beriman ini adalah ketika mana mereka melalui kehidupan ini, mereka menjalaninya dengan tenang saja. Apa saja yang Tuhan berikan kepada dia, dia tanpa resah, tanpa gelisah, dia jalan saja kehidupannya dengan baik. Sekiranya Allah memberikan perkara yang baik untuk dia, Allah beri rezeki, Allah beri anak-anak yang saleh, Allah beri anak-anak yang bijak pandai, dia sentiasa syukur atas pemberian Tuhan. Dan jika Allah pula memberikan sesuatu mudarat, kesusahan, musibah ke atas dia, kesakitan ke atas dia, dia diuji dengan perkara yang barangkali mungkin dia boleh tampung, barangkali mungkin dia tak boleh lalui, tetapi apa yang dia alami, dia sentiasa sabar saja dengan atas apa yang Allah uji dia. Itulah sebuah kebaikan. Sabarnya, syukurnya orang beriman terhadap semua pemberian Tuhan, itulah yang mana Nabi SAW amat kagum, amat hairan, terpegunnya Nabi dengan kehidupan orang-orang beriman. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, hari ini sebuah waktu yang ada, ringkas waktu ini, kita akan bincangkan sedikit bagaimanakah satu orang yang mengakui keimanan dia kepada Allah, bagaimana dia melalui perjalanan kehidupan ini, walaupun dia diuji, tetapi kita lihat apakah rahsia orang beriman ini buat, apakah yang diusahakan ke atas kehidupannya yang penuh dengan ujian tadi, bagaimana dia merentasi ujian demi ujian dengan baik, sehinggalah dia keluar daripada ujian itu, Allah SWT menganjarkan kebaikan ke atas apa yang dia diuji dan teruji. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, ketika mana bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, siapakah yang paling banyak menerima ujian? Di dunia ini dia diuji dan teruji dengan begitu dahsyat. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, manusia yang paling banyak menerima ujian, yang pertamanya ialah para Nabi, yang keduanya ialah mereka yang seangkatan dengan Nabi. Nabi ulang sekali lagi, para Rasul, dan mereka yang semisal dengan Nabi dan Rasul, itulah mereka yang paling banyak ujian. Selagi mana satu orang itu hampir erat, rapat hubungan dia dengan Tuhan, maka makin banyaklah ujian yang Allah akan berikan ke atas dia. Tuan-tuan dan puan, makin banyak kita menzahirkan keimanan kita kepada Allah, maka sudah tentu Allah akan uji kita, uji demi ujian, sehinggalah pada akhirnya Allah SWT nakkan naikkan darjat kita di sisi Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita yang panjang ini, sudah banyak kehidupan kita teruji. Ada kalanya kita diuji dengan sesuatu yang berbentuk material, ada sesuatu yang berbentuk hawa nafsu, ada sesuatu yang berbentuk dengan perkara kebajikan, kebaikan yang kita buat juga diuji. Macam-macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita lihat dulu, mungkin ada ujian yang kita rasakan dan kita sangkakan bahawa kita tidak lepas daripada ujian itu. Tetapi pada hari ini kita lihat Allah telah membebaskan kita daripada ujian demi ujian tersebut. Dan pada hari ini kita lihat banyak ujian yang kita sangka dahulu kita mungkin lekat di dalam ujian tersebut, tetapi hari ini kita dah keluar, selamat kita menjalani
ujian demi ujian itu dengan baik, dan mungkin datang pula ujian-ujian yang berikutnya. Begitulah dalam kehidupan setiap insan, setiap manusia, dia pasti akan diuji. Kerana Allah menyebut dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Tuhanlah yang menciptakan sebuah kematian dan Tuhanlah yang menjadikan sebuah kehidupan. Tujuannya adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Tuhan ini dapat melihat siapakah dalam kalangan hamba-Nya, manusia ini, siapakah yang paling baik amal kebajikannya kepada Allah. Sebab itulah kematian dan kehidupan diciptakan untuk Allah memberi peperiksaan ataupun ujian ke atas setiap hamba-Nya. Dan kalau kita lihat, ujian kita ni berbeza-beza. Mungkin ada hari ni ujian kita susah, tetapi pada esok dia mungkin susah daripada itu lagi. Kadang-kadang dia lebih susah daripada orang lain. Karena itulah Allah menyebut watilkal ayyam, hari demi hari telah aku kurniakan kepada kalian, nudawiluha bainan nas, dan hari kalian itu aku akan silih gantikan. Ada hari kau menang, ada hari kau gembira, ada hari kau kalah, ada hari kau sedih. Begitulah perjalanan kehidupan. Tak selamanya kita akan sedih, tak selamanya kita akan gembira, tak selamanya kita berada di atas, dan tak selamanya kita berasa dalam keadaan senang. Kerana akan digilirkan, disilih gantikan perjalanan hari demi hari itu dengan hari yang mana kau menang, ada hari kau kalah. Tuan-tuan perempuan, dalam kehidupan orang beriman ini, banyak perkara yang dia boleh lakukan dalam kehidupan dia. Sebagai bukti, dia ini menjalani kehidupan dia dalam keadaan tenang saja. Kalaupun dia diuji, dia sabar atas ujian tersebut. Perkara pertama yang menyebabkan Nabi rasa ajaib sangat dengan kehidupan orang beriman tadi. Ajaban li amril mu'min. Aku sangat ajaib, menakjubkan kehidupan orang beriman ini. Inna amrahu kullahu khair. Semua yang dia jalani, semua yang dihadapi, dianggap baik-baik saja. Perkara pertama yang mesti dibuat oleh satu orang beriman dalam dia menjalani kehidupan dia, melawan dengan ujian yang Allah berikan kepada dia adalah, perkara pertama, dia mesti pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan, maksudnya adalah kita meletakkan sesuatu itu, Allah lah matlamat segala-galanya. Dalam kita diuji, kita sandarkan kepada Allah. Dalam kita diberikan musibah, kita serahkan urusan itu tadi kepada Allah SWT. Sehingga kan dalam satu kisah menceritakan tentang hebat sungguh orang yang mana mereka ini kalau mereka beriman, lalu mereka pula bersandarkan kepada Allah. Hebat tuan-tuan perempuan. Satu orang lelaki namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini merupakan sahabat Nabi. Satu orang yang hebat, orang yang ikut serta dalam peperangan Uhud, orang yang alim, orang saleh, lelaki yang hebat. Abu Salamah ini ikut sertai Nabi dalam peperangan Uhud. Ketika mana peperangan Uhud tersebut, dia telah mengalami satu cedera yang agak melampau, tetapi dia tidak meninggal di perang Uhud tersebut. Baliklah beliau ke rumah. Dalam beberapa tempoh, beliau merasakan bahawa sakit yang beliau berlaku atas cederanya dalam peperangan tadi, merasakan bahawa barangkali aku ni akan meninggal dalam keadaan sakit yang teruji ini. Tetapi hebat orang beriman ini, dia rasa sakit, apa dia buat? Dia berdoa kepada Tuhan dengan meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Abu Salamah telah berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhan, kalaulah aku meninggal dengan sakit yang kau uji ini, sakit yang kau berikan atas asbab aku pergi peperangan ini, kau berikanlah isteri aku namanya Ummu Salamah mendapat satu orang suami yang lebih baik daripada aku. Kau berikanlah anak aku ini yang akan jadi anak yatim ini mendapat satu orang ayah yang lebih baik daripada aku jaga. Kita ketahui bahawa Abu Salamah ini satu orang lelaki yang baik, lelaki saleh, hebat orangnya, imannya hebat, tetapi tetap meletakkan keutamaan Tuhan pada setiap urusannya, sehingga kan sanggup didoakan mudah-mudahan isterinya dapat satu orang lelaki yang lebih baik. Tuan-tuan, kalau meninggal, tuan-tuan bagi tak isteri tuan-tuan kahwin dengan orang lain? Taubat tak bagi? Siap larang lagi, jangan kahwin dengan orang lain, nanti tak jumpa aku dekat syurga. Tetapi bagaimana kita melihat Abu Salamah ini steady saja jalani kehidupannya. Dia meletakkan semuanya, pasti Allah akan mengganjarkan dengan sesuatu kebaikan. Lalu meninggallah Abu Salamah. Datang dua orang lelaki namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian datang satu orang lelaki yang lain namanya Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab. Kedua-dua ini merupakan khalifah, panglima. Mereka ini datang bertemu dengan Ummu Salamah, isteri Abu Salamah, untuk berkahwin dengan Ummu Salamah. Hebat, dua orang lelaki yang hebat, yang saleh, yang sudah tentu lebih baik daripada suaminya tadi Abu Salamah, nak berkahwin dengan Ummu Salamah. Lalu apa kata Ummu Salamah? Aku ini enggan, menolak kedua-dua pinangan daripada lelaki yang hebat ini.
Kemudian datang satu orang lelaki menyampaikan mesej, wahai Ummu Salamah, ada satu orang lelaki ini nak kahwin dengan engkau. Kalau tadi kau tolak Abu Bakar, kalau tadi kau tolak Umar Al-Khattab, lelaki ini kau tak boleh tolak dah. Lelaki ini ialah Nabi SAW. Tuan-tuan perempuan, Ummu Salamah dalam keadaan menerima doa suaminya Abu Salamah. Sudah tentu Abu Salamah ini ketika mana berdoa, dia meletakkan pengharapan ilahi itu sebagai keutamaan. Maka digantikan dengan satu orang lelaki menjadi suami kepada balu Abu Salamah tadi. Menjadilah Nabi SAW satu orang ayah kepada anak-anak Abu Salamah. Kalau kita lihat, tidak ada lagi satu orang suami yang lebih baik daripada Nabi SAW. Tidak ada lagi satu orang ayah yang lebih baik daripada Nabi SAW. Dan tidak ada lagi lelaki yang lebih baik daripada Nabi SAW. Maka dengan berkat meletakkan pengharapan ilahi, meletakkan keutamaan Tuhan dalam setiap apa yang dia jalani dalam kehidupannya, maka Allah menggantikan kedudukan Abu Salamah tadi dengan kedudukan Nabi SAW kepada isteri dan juga anak-anak Abu Salamah. Itu perkara yang pertama, tuan-tuan perempuan. Perkara yang kedua, tuan-tuan perempuan, dalam kita melihat ujian yang banyak ini, kita jalanilah dalam keadaan kita sangka baik kepada Tuhan. Disebutkan dalam sebuah hadis, sangka baik kepada Allah ini juga merupakan sebahagian daripada ibadah. Sangka baik saja. Sebelum kita melakukan ibadah, sebelum sembahyang, kita sangka yang bahawa Allah ini akan menerima ibadah kita. Dengan sangka baik tadi, sebelum kita buat ibadah lagi, dia pun telah dikira sebagai ibadah. Mudah saja dalam kehidupan ini, sangkalah baik kepada Tuhan. Jangan sentiasa meletakkan sangkaan-sangkaan buruk kepada Tuhan. Kerana Tuhan ini menyebut, Ana inda zanni abdi bi. Aku ini akan duduk, akan letaknya diri aku ini bersama dengan orang yang sangka kepada aku. Kalau sangka baiknya kepada aku, maka baiklah aku akan berikan kepada dia. Kalau dia sangka buruk kepada aku atas urusan kehidupan dia, maka buruk dia dapat. Maksudnya sangka baik merupakan perkara permulaan dalam ketika mana kita nak melakukan ibadah kebaikan, sangkalah baik kepada Tuhan. Ataupun tak melakukan kebaikan pun, nak pergi berjalan, sangka baik saja yang Allah akan mengaturkan kehidupan kita dengan baik, maka ianya juga dikira sebagai ibadah. Itu perkara yang kedua. Perkara pertama tadi kita melihat satu orang beriman itu dia akan meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Yang keduanya adalah dia meletakkan sangkaan baik, tak sangka buruk kepada Allah atas setiap apa yang Allah berikan. Perkara yang ketiga, tuan-tuan perempuan, orang beriman itu boleh buat dalam kehidupan dia, banyak mana ujian yang dia alami, dia akan jalani dengan baik saja. Apakah perkara yang ketiga? Biasalah kalau kita sebut tentang ujian, ramailah orang akan cakap sabar. Tuan-tuan perempuan, sabar ini merupakan perkara penting yang mesti dibuat ketika mana dalam kita menjalani kehidupan kita. Allah menyebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman. Dua kali Allah ulang mengenai tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang beriman, sabarlah kalian atas segalanya. Allah tambah lagi, wasabiru. Tak cukup dengan sabar, kalian mesti kuatkan lagi tahap kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman, kau kena sabar dan kemudian kau kena kuatkan kesabaran. Apakah maksud ayat ini, tuan-tuan perempuan? Maksudnya kadang-kadang kita telah diuji, kesabaran kita tadi tak cukup lagi. Kerana mungkin Allah akan tambahkan lagi ujian kepada kita yang mesti kita giatkan lagi kesabaran kita kepada Allah SWT. Ayat yang saya bacakan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tuan-tuan perempuan, kalau kita mengaku diri kita sebagai orang beriman, hendaklah kita cuba memahami sedaya upaya ayat yang bertulis Ya ayyuhalladzina amanu, kerana ketika itu Tuhan sedang berdialog dengan orang beriman. Dan seruan ke atas kesabaran tadi, Tuhan tak bercakap dengan makhluk biasa. Tuhan tak bercakap dengan tumbuhan. Tuhan tak bercakap dengan langit. Tetapi Tuhan sedang berdialog dengan orang beriman supaya mereka ini sabar dan kuatkan kesabaran. Tuan-tuan, kalau belik Al-Quran jumpa ayat Ya ayyuhalladzina amanu, tolong pastikan tuan-tuan usaha untuk memahami ayat itu terlebih dahulu sebelum kita meneruskan ayat-ayat berikutnya. Kerana ketika itu Tuhan sedang bercakap dengan golongan beriman. Mudah-mudahan dengan kita sahut seruan ayat Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Tuhan ke atas orang beriman, menjadilah kita sebahagian daripada orang-orang beriman. Baik, dalam kita sabar, ada 3 perkara yang kita akan diuji, tuan-tuan perempuan. Semua orang akan diuji perkara yang sama, tetapi mungkin berbeza dari sudut bentuknya saja. Perkara yang pertama, setiap insan ini akan diuji dengan sesuatu perkara yang berbentuk material. Material ini senang ceritanya harta.
ataupun kereta kita, rumah kita. Kadang-kadang minggu ini pecah tingkap, minggu depan bocor pula tangki kereta. Banyak sangat ujian kita berkait dengan material, kerana Allah telah menjanjikan satu orang itu pasti akan diuji dengan sesuatu yang berbentuk kebendaan, harta dia. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Kami ini akan uji mereka. Manusia ini akan diuji dengan وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Kami sengaja mengurangkan harta mereka. وَالسَّمَرَاتِ. Kami akan uji dengan tanaman buah-buahan dia. Maksudnya mereka yang memiliki harta, Allah akan uji dengan kekurangan harta. Pasti. Kadang-kadang kita bisnes, ada hari kita untung, ada hari kita rugi. Itu kerana janji Allah. Percaya saja pada janji Allah, yang mana manusia ini pasti akan diuji dalam sesuatu yang berbentuk kebendaan. Perkara kedua yang manusia akan diuji adalah berbentuk hawa nafsu. Tuan-tuan perempuan, ini banyak dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tengok orang lain dapat sesuatu yang lebih pada kita, kita marah Tuhan. Tuhan ni tak bagi-bagi, jenuh dah tarah tangan, tak bagi juga. Tetapi ketahuilah, ujian yang berbentuk nafsu ini pasti akan diuji. Kita tengok orang lebih sikit, kita cemburu. Kita tengok orang ada itu ini, kita nak juga. Ujian berbentuk hawa nafsu ini perlulah diatasi dengan sebaik mungkin, tuan-tuan perempuan. Pada surah Al-Fajr, Allah menyebut pada ayat 14-15. Fa'ammal insan, adapun manusia itu, idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu apabila Allah memberikan dia sesuatu perkara yang memuliakan dia, rezeki, dia dapat sesuatu yang bertambah-tambah rezeki dia, dia dapat sesuatu yang orang sanjung dia, orang puji dia. Apa dia kata? Fayaqulu rabbi akraman. Aku ini telah dimuliakan, tanpa dia syukur kepada Tuhan. Dia sangka bahawa apabila dia dapat kebaikan, dia dikira sebagai orang yang penuh kemuliaan. Itu biasa, tuan-tuan perempuan. Kita kadang-kadang bila dapat sesuatu rezeki, kita tak sempat lagi nak syukur kepada Tuhan. Kita dah ambil dulu rezeki tersebut. Kita telah cerita tentang rezeki tersebut tanpa kita syukur kepada Tuhan. Allah tambah pada ayat berikutnya. Tadi cerita dapat harta. Bagaimana pula satu orang tersebut ketika mana dia diuji dengan pemberian Tuhan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia ini, kalau dia diuji dengan sesuatu yang berbentuk hilang harta dia, Tuhan bagi, Tuhan tarik balik, apa dia katakan? Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan aku ini telah menghina aku. Itu panggil manusia. Apabila dia dapat sesuatu kegembiraan, dia lupa Tuhan. Tetapi apabila dia dapat sesuatu yang Allah tarik nikmat dia, dia marah kepada Tuhan. Normal kehidupan manusia. Begitulah sangka baiknya tidak tiada pada Tuhan, sehingga banyak menyalahkan Tuhan. Perkara yang ketiga, sabar yang ketiga, manusia akan teruji. Yang pertama tadi material, harta benda, rezeki dia akan diuji. Perkara yang kedua ialah dia akan diuji dengan hawa nafsu, keinginan dia akan diuji. Begitulah dengan nafsu-nafsu yang lain pun samalah, manusia itu pasti akan diuji. Dan yang ketiga, manusia akan diuji dengan kebaikan, kebajikan, ketaatan dia kepada Allah. Tuan-tuan, hari ini jangan sangka kalau kita pergi masjid, kita akan mati dekat masjid. Jangan sangka. Mungkin kita akan diuji dengan ibadah yang kita buat ini. Sebab itu tuan-tuan perempuan, dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan kebaikan, perlu amalkan doa supaya kita ini istiqamah di atas kebaikan. Kita bimbang kalau hari ini kita rajin melakukan kebaikan, tetapi akhirnya nanti nikmat itu ditarik. Kita bimbang kerana kita tak syukur, kita tak doa atas kebaikan yang kita usahakan, pada akhirnya nanti Tuhan tidak memberi ruang kepada kita untuk melakukan ketaatan lagi. Kita bimbang. Tuan-tuan perempuan, satu doa yang boleh diamalkan, doa datang daripada Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabra. Famous doa ini, imam-imam pun selalu baca, Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan, Tuhan kami, kau limpahkan kesabaran dalam hati kami. Wasabbit aqdamana. Setelah kami bersabar, kau tetapkan kaki kami ini di atas pendirian. Supaya kita ini sentiasa melakukan ibadah dalam keadaan kita beri kesabaran, committed, istiqamahnya kita terhadap ibadah yang kita lakukan. Sehingga kan Allah menyebut pada surah Taha tentang kerisauan terhadap ibadah yang dibuat tanpa istiqamah. Allah menyuruh, wa'mur ahlaka bis-salah. Allah menyuruh setiap manusia itu semayang. Dan kemudian tak cukup dengan semayang, ajak sanak saudara, ajak keluarga, ajak saudara mara kita, ajak rakan-rakan kita semayang, supaya ramai orang semayang. Tak cukup lagi dengan ramai-ramai semayang. Allah tambah satu lagi,
Wastabir 'alaiha. Setelah kamu buat semayang tadi, kamu mestilah bersabar di atas ibadah yang kalian lakukan. Maksudnya dengan kesabaran kita tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita ini istiqamah di atas jalan kebaikan. Kita bimbang, yang mana kita bimbang usia kita ini mungkin gairah kita melakukan ibadah, tetapi pada akhirnya nanti kita tidak melaksanakan lagi ibadah. Sudah tentulah bagaimana kita nak melaksanakan ibadah sampai bila-bila kita sentiasa meletakkan doa kepada Tuhan ketika mana kita melakukan kebaikan. Buat baik, buat kebajikan, orang pandang tak pandang kita tetap buat. Kita seorang, kita ramai, kita tetap buat supaya Allah letakkan istiqamah, komitednya kita dalam melaksanakan ibadah. 3 perkara itu tuan-tuan dan puan menunjukkan bahawa manusia itu akan diuji dengan sesuatu yang berbentuk kesabaran. Sabar yang pertama, manusia mesti sabar dengan kerosakan, kehilangan material. Keduanya, manusia itu akan teruji dengan kesabaran yang berbentuk emosi, hawa nafsu, marah, keinginan. Semua akan diuji dengan perkara yang melibatkan nafsu. Dan yang ketiga, manusia akan diuji dengan perkara baik yang dia lakukan. Sehinggalah pada akhirnya kita bimbang, ibadah yang kita lakukan ini, dia mungkin semangat saja tetapi tidak bersama dengan Tuhan. Kita kena pastikan setiap ibadah kita membawa Tuhan bersamanya. Baik, dan doa yang saya sebutkan tadi bolehlah diamalkan sebagai usaha kita untuk nak pastikan kehidupan kita bermula pada saat ini, sehinggalah kita kembali kepada Tuhan, kita ini ditetapkan ke atas jalan kaki yang baik. Baik. Perkara yang ketiga, yang manusia itu apabila dia beriman, apakah dia boleh buat? Pertama tadi kita kata, dia sentiasa meletakkan sesuatu itu pengharapan kepada ilahi, pengharapan kepada Tuhan. Dia mengharapkan Tuhan mengganjarkan dia dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, bagaimana? Adalah dengan cara kita bersangka baik kepada Tuhan. Yang ketiga adalah dengan kita bersabar di atas segala ujian. Yang untuk tuan-tuan dan puan, orang yang bersabar ini, dia akan duduk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Orang beriman ini, apabila dia sabar, apabila dia semayang, Allah ini akan innallaha ma'as-sabirin. Duduknya Allah ini bersama dengan orang sabar, Allah akan sentiasa temani orang yang sabar. Baik. Perkara yang keempat, orang beriman boleh laksanakan dalam kehidupan dia adalah dia kena syukur atas apa yang Tuhan bagi. Tak boleh dia nak banding-banding sangat kehidupan dia dengan orang lain. Tak boleh dia katakan, tak acilah aku ni dapat ini saja, Tuhan bagi orang lain mewah, lengkap kehidupan dia. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan perempuan, kita mungkin minta kekayaan, tetapi sebenarnya Tuhan tahu, kita bukan nak kaya, kita nak bahagia sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa yang duit tersebut boleh memberikan kebahagiaan kepada kita, tetapi sebenarnya mungkin Tuhan bagi sihat kepada kita, itu pun sudah memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadilah satu orang yang syukur di atas pemberian Tuhan. Boleh saja kalau kita berazam nak sesuatu yang lebih, tak ada masalah. Nak doa pun tak ada masalah, doalah apa yang tuan-tuan nak. Tetapi sentiasalah syukur di atas apa yang Tuhan telah beri. Nabi SAW pernah pesan kepada kita, supaya kita ini sentiasa melihat kepada pemberian Tuhan kepada kita. Jangan membanding-bandingkan sangat apa yang Tuhan bagi kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, unzuru ila man fawqakum. Nabi suruh kita ini untuk melihat kepada orang yang bawah daripada kita. Unzuru, tengok. Nabi suruh, tengoklah orang yang bawah daripada kalian. Nabi tambah lagi, wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan kalian ini kerap sangat, selalu sangat tengok orang atas. Jangan. Kerana Nabi bimbang, kalau mana kita sentiasa melihat kepada orang atas tanpa kita menjenguk kepada orang yang bawah kita, yang lebih susah daripada kita, yang lebih sukar kehidupannya daripada kita, yang pada akhirnya nanti kita akan meremehkan, melecehkan pemberian Tuhan. Tuhan dah bagi, tetapi kita nakkan lagi, sehinggalah kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Itulah Nabi suruh kita pandang-pandanglah orang bawah kita, pandang-pandanglah orang susah daripada kita, pandang-pandanglah, bukan pandang saja tuan-tuan perempuan. Kalau ada keperluan yang boleh ditolong, kita tolonglah dia, supaya setiap umat Islam ini berjalan dalam keadaan baik kehidupan mereka. Perkara yang seterusnya ialah bagaimana satu orang beriman itu dia boleh buat dalam kehidupan kita sebagai bukti dia melayani saja. Layan saja kehidupan dia yang penuh dengan ujian itu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan, doa ini kalau kita lihat, semua orang boleh cakap doa mudah saja. Tetapi doa ini, pemberian Tuhan ini, dia bukan perkara yang mudah. Tuhan ini ada cara dia nak terima doa kita. Dia bukan boleh terima cash terus bagi, tidak. Ada cara.
Iaitu Tuhan akan memberikan permintaan kita ini dengan 3 cara. Cara yang pertama, kalau kita minta hari ini, Tuhan bagi cash. Esok dapat, ataupun sekarang juga dapat, tahun depan mungkin dapat. Atas segala ujian, atas segala permintaan yang dia minta, Allah akan bagi tunai, terus dapat. Yang kedua, Allah akan simpankan doa dia tadi di hari akhirat kelak. Maksudnya dia nakkan kemewahan hidup, tetapi Tuhan tahu kalau bagi dia mewah hidup, mungkin dia akan lupa Tuhan. Jadi Tuhan bagilah dia kebahagiaan di hari akhirat nanti. Dan perkara yang ketiga, cara Tuhan nak bagi doa satu orang hamba dia adalah dengan Tuhan tak bagi terus lah. Dia minta, Tuhan tak bagi. Kadang-kadang kita mungkinlah dah banyak kali kita minta, Tuhan tak bagi. Barangkali perkara tersebut tak sesuai dengan kita. Mungkin kalau dapat perkara tersebut, kita lupa Tuhan, kita lupa daratan. Mungkin kita bergembira atas perkara tadi sehingga kita meremeh-remehkan orang lain, membandingkan dengan orang lain. Sebab itu Tuhan tak bagi. 3 cara Tuhan menerima: bayar cash terus dapat, di atas dunia terus dapat, ataupun Allah tunggu sebentar di hari akhirat nanti. Dan yang ketiga, Tuhan tak bagi teruslah. Baik, tuan-tuan dan puan, dalam berdoa ini, tuan-tuan dan puan, doa ini maksudnya adalah at-talab, itu permintaan. Kita minta dengan Tuhan, sungguh-sungguh kita minta dengan Tuhan. Tetapi ramai dalam kalangan manusia, dia bukan berdoa, dia paksa Tuhan. Tuan-tuan dan puan, lain ya. Paksa ni lain, minta ni lain. Tuan-tuan, kalau satu orang datang jumpa tuan-tuan dan puan, bang, pinjam duit sikit, tak bagi ke pukul kau. Bagi tak kita? Taubat kita tak bagi, sebab dia paksa kita. Tapi kalau dia minta dengan baik, mungkin kita akan rasa nak bagi atas permintaannya tadi. Begitulah kalau kita lihat anak-anak cucu kita minta, dia minta dengan baik. Minta sesuatu dengan baik, kita pasti bagi, kerana permintaan itu datang dengan cara yang betul. Tetapi kalau doa ini dipaksa dengan Tuhan, hati-hati tuan-tuan dan puan. Kerana Tuhan ini, dia ada time dia. Dia tahu bila dia nak bagi. Bukan kita yang mengaturkan kehidupan Tuhan, tidak. Bukan kita yang mengaturkan Tuhan mesti kena bagi pemberian kita, tidak. Kita hanya sebagai hamba, doa saja, minta saja, tetapi jangan sesekali memaksa Tuhan. Sehingga Nabi beritahu, di antara cara untuk kita berdoa adalah dengan ud'ullah. Doalah kalian banyak-banyak kepada Tuhan. Nak doa apa saja, masuk akal ke tak masuk akal ke, doalah apa saja yang kalian nak. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kalian sentiasa memberikan keyakinan yang bahawa Tuhan ini akan menerima doa tuan-tuan dan puan tadi. Mestilah kita berdoa dalam keadaan kita yakin bahawa Allah ini pasti akan menerima doa kita. Ditambah lagi, dan Allah SWT itu tidak akan menerima, innallah la yaqbilu du'a min qalbin ghafil. Allah ini tidak akan menerima pun doa yang datang daripada hati yang lalai. Jadi nak doa, pastikan bawa hati kita supaya kita yakin benar-benar kepada Allah. Tak kisahlah nak doa dekat mana-mana pun tak ada masalah, tetapi mesti dengan sepenuh keyakinan dan kita doa bukan dengan hati yang lalai. Apakah maksud hati yang lalai ini tuan-tuan dan puan? Hati yang lalai ialah kita berdoa tetapi kita masih lagi melakukan dosa maksiat kepada Allah. Tuan-tuan dan puan, dosa dan maksiat ini kadang-kadang dia merupakan penyebab kenapa Tuhan tak terima doa kita. Pada satu ayat dalam Al-Quran menceritakan kehidupan zaman Nabi dahulu, mereka ini nakkan diturunkan hujan. Minta tak dapat, hujan tak turun-turun. Lalu ada satu ayat yang menceritakan tentang bagaimana nak pastikan doa kita diterima adalah dengan faqul astaghfiru innahu kana ghaffara. Istighfar kepada Tuhan, Allah ini Maha Pengampun, dan kemudiannya yursilis sama. Allah ini akan menurunkan hujan rezeki kepada kamu. Maksudnya mestilah dengan memohon ampun terlebih dahulu. Cara berdoa, mohon istighfar kepada Allah, ampunkan dosa segala dosa kita, barulah kita menadah tangan mendoakan apa kehendak kita. Itu cara dalam berdoa. Dan kalau kita ketahui bahawa kuasa doa ini perlu diambil serius tuan-tuan dan puan, kita kalau ujian datang kepada kita, doa merupakan sempadan. Kerana Ibn Qayyim Al-Jauzi menulis dalam kitabnya, kalaulah manusia itu diuji, diberikan musibah, mudarat ke atas dia, Allah uji dia dengan kesakitan, di antara satu orang Islam dengan ujian tadi adalah doa di tengah-tengahnya. Maka doalah banyak tuan-tuan dan puan supaya dia menjadi penguat untuk kita melawan atas segala ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, bagaimana satu orang beriman itu dia mengelakkan kehidupannya kalau diuji pun dia sentiasa sabar,
Kalau diuji dalam keadaan perkara yang buruk-buruk, dia tenang-tenang saja, tak gelisah, tak resah pun kehidupan dia, adalah dengan kita mencontohi satu orang tokoh, iaitu Nabi SAW. Di awal tadi saya sebutkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling banyak teruji dan diuji di dunia ini?" Nabi jawab, "Para Rasul dan mereka yang seangkatan dengannya. Sesiapa yang dekat hubungan dia dengan Allah, maka makin banyaklah ujian yang akan datang dan datang lagi kepada dia, supaya Allah SWT menaikkan kedudukan darjat dia di sisi Allah SWT." Jadi, ikutlah cara kehidupan Nabi, kerana dalam sunnah itu, tuan-tuan dan puan, pasti ada kejayaan. Dalam sunnah itu pasti membawa kejayaan, kerana Nabi tak pernah mengajarkan sesuatu perkara yang buruk. Semuanya perkara yang Nabi ajarkan, semuanya perkara baik-baik, sehinggalah sesiapa yang mengikut pada sunnah, pasti dia mendapat kejayaan. Banyaklah sunnah yang boleh kita jalani dalam kehidupan kita, buatlah apa saja. Tuan-tuan dan puan, kalau kita fikirkan, sunnah ini banyak dan mungkin kadang-kadang tak terbuat pun. Tetapi dalam usia yang kita ada, kalau tak boleh buat semua, buat sikit pun tak apa. Pastikan dalam kehidupan kita ada banyak sunnah yang kita buat, walaupun sunnah tersebut sekecil-kecil perkara. Banyak sunnah ni, kalau nak kata sunnah berperang, mungkin tak terbuat lah kita. Boykot boleh lah, tapi nak perang tak boleh. Tetapi kalau kita cerita sunnah ini banyak, sunnah pakaian, sunnah akhlak Nabi SAW penuh kemuliaan, sunnah Nabi bergaul dengan orang, sunnah Nabi berjual beli macam mana, sunnah Nabi berhiaskan dirinya bagaimana. Banyak sunnah yang boleh kita lakukan sebagai bukti kita nakkan sebuah kejayaan, kita ikutlah cara Nabi SAW. Kerana sudah pasti mereka yang melakukan sunnah ini, dia akan dekat hubungan dia dengan Nabi. Nabi manusia yang paling banyak teruji, dan Allah akan berikan dia dengan kehidupan tertinggi, kedudukan tertinggi di syurga nanti. Jadi mereka yang menerima ujian, rapat dengan hubungan dengan Nabi, sudah pasti mereka juga akan mendapat sebuah kedudukan yang tinggi. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, merujuk kepada beberapa perkara yang dilihat sebagai sesuatu yang boleh memberikan galakan kepada orang beriman untuk dia melayani kehidupan dia yang penuh dengan ujian. Siapa pun kita, siapa pun dia pasti mengalami ujian, tetapi jalanilah kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Dan satu hadis menyebut, satu orang lelaki yang paling malang sekali nasib dia di dunia. Kalau kita kata kita ini diuji, mereka pun dia itu lebih diuji daripada kita. Kalau kita kata kita tak dapat itu ini, lelaki tadi memang tak dapat apa yang kita miliki. Lelaki itu, kata dalam sebuah hadis, kita tak tahu siapa lelaki itu. Akan dia panggil di hari akhirat kelak, akan dia masuk ke dalam syurga dengan sekelip mata. Lalu dia keluarkan, Tuhan tanya dia, "Apakah yang engkau rasakan di dunia dahulu?" Dia jawab apa? "Aku tak rasa apa pun. Okey je dunia aku tu. Relax je, tak ada apa pun." Atas sebab apa? Atas sebab nikmat syurga yang sangat hebat. Nikmat syurga yang sangat terpegun itu, sehingga dia telah melupakan bahagian nasib dia di dunia dahulu. Dulu mungkin dia manusia yang paling malang. Kita kadang-kadang tak boleh lupa sikit orang kenak kita. Tak boleh lupa sikit orang cantai pancah kita, tak boleh lupa. Tetapi dengan ujian tadi, kalau kita nak bandingkan nikmat syurga, kita akan lupakan semua ujian yang kita miliki di dunia ini. Seronoknya nak bertemu dengan Allah, nak duduk dalam syurga nanti. Jadi begitulah dalam kehidupan kita, pastikanlah kita cuba sedaya upaya. Tak bolehlah kita nak kata ujian kita ini lain dengan orang lain, kita ini terbeban sangat dengan ujian. Dan kadang-kadang kalau kita nasihat orang, ada orang jawab begini, "Cik, sabarlah atas ujian." Dia marah kita, "Awak ustaz bukan tahu, awak tak rasa." Betul lah, kita tak rasa. Tetapi sedaya upaya dengan ujian yang kita alami itu, mungkin tak sama dengan orang lain, pastikan kita jalani dengan baik. Kita sentiasa syukur atas perkara yang Allah beri kepada kita. Kita sentiasa sabar atas ujian yang Allah beri kepada kita. Dan kadang-kadang jangan disangkakan pemberian Tuhan itu semuanya rezeki. Duit banyak sikit kita ingat itu rezeki. Kadang-kadang dia merupakan ujian lah kepada kita. Mungkin ujian Tuhan nak melihat tahap kesyukuran kita. Mungkin ujian Tuhan nak lihat duit tersebut kita makan seorang ke, kita kongsi dengan orang lain ke. Jadi pastikan semua yang kita alami jalani ini, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jam tu cepat 5 minit ke? Lima minit lagi, lebih kurang. Baik, jadi sekian cukup sekadar itulah sembang-sembang kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ujian semua yang kita alami ini sebagai ganjaran syurga. Kalau ada yang susah dalam kalangan kita ini, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesenangan kepada mereka ini. Kalau ada yang hidup mereka ini sentiasa dalam keadaan gelisah, resah, dalam kalangan kita ini pasti ada. Hidupnya tak tenang, tak tenteram.
Kita mohon kepada Tuhan agar Allah berikan ketenangan dalam jiwanya. Kalau ada yang sakit dalam kalangan kita ini, Allah SWT angkat ujian kesakitan tadi dengan berikan kesihatan kepada dia. Kalau ada yang kehidupannya sentiasa banyak sangat fikir, lapangkanlah pemikirannya. Sempit sangat kehidupannya, kau luaskanlah ya Allah kehidupan mereka ini Allah. Saya tadi tengok, sampai-sampai je tengok poster cantik. Poster yang buat untuk gambar saya tadi, program, ada bendera Palestin. Menarik, kita sekarang ni saja nak cerita sikit last. Pasal Palestin ni isu yang paling hangat lah. Isu boykot. Tuan-tuan perempuan, saya melihat kepada Jabatan Mufti yang merespon perkara ini, ada satu saja, iaitu Jabatan Mufti Pulau Pinang. Jabatan Mufti yang lain belum buat lagi lah. Kita tak boleh nak marah Mufti. Ada orang kata Mufti kena buat lah bagi keterangan. Mufti keluarkan arahan fatwa larangan merokok, kita haram tak dengar pun. Agaknya kalau Mufti keluarkan hak boleh makan McD pun kita maki Mufti juga. Jadi Mufti tak keluarkan lagi pandangan ini, tetapi Jabatan Mufti Pulau Pinang dah keluarkan bahawa kena pastikan sesuatu yang kita boikot itu atas dasar yang betul. Saya tak mempertahankan mana-mana, saya tak menyokong mana-mana. Kalau betul perkara tersebut perlu diboikot, kita boikot habis-habisan. Tetapi kalau perkara tersebut dengan semangat saja, tetapi datanya tak cukup, maklumatnya tak cukup, jangan tuan-tuan perempuan. Janganlah kerana kita boikot tadi, kita telah menyebabkan banyak lagi kesusahan yang lain. Kalau perkara tersebut memang betul, nyata, terserah tuan-tuan perempuan untuk boikot. Tetapi boikot ini mestilah dibawa dalam keadaan tabayyun. Agama kita ini mengajar setiap insan dengan berakhlak dengan tabayyun, iaitu menapis sesuatu perkara. Jangan apa yang kita dapat, terus kita sebarkan. Satu kata-kata Arab menyebut, in kunta naqilan fa'alaika bitashih. Sekiranya kamu nak pindahkan sesuatu maklumat, nak sampaikan kepada orang lain, nak share di WhatsApp, pastikan kamu dah semak kebenaran perkara itu. Wa in kunta mudda'iyan fa'alaika bid-dalil. Sekiranya kalian nak mendakwa sesuatu perkara itu, saya nak tuduh orang itu melakukan perkara yang tak elok, saya nak kata orang itu melakukan perkara tak baik, apa yang perlu saya buat? Saya kena bawakan dalil, bukti. Tak boleh saya tuduh sembarangan saja. Baru-baru ini dalam minggu lepas saya dapat satu video. Mungkin tuan-tuan pun dapat juga, kerana dia tulis telah di forward beratus-ratus kali lah. Videonya digabung 3-4 video. Katanya askar Israel menghancurkan makanan-makanan yang sebelum sampai ke bumi Palestin ini. Orang sedekah, mereka hancurkan dulu. Di awal video tersebut saya nampak macam muka orang Israel, okeylah. Tetapi setelah pada video-video berikutnya, video yang terakhir, ada satu askar dengan kelompok manusia memecahkan botol-botol yang saya tengok muka dia tak gaya Israel pun. Dekat baju askar tersebut ada bendera Pakistan. Orang awam pula pakai baju kurta, baju rasmi Pakistan. Jadi kalau kita tak suka dekat Israel, memang kita tak suka, sama sekali kita tak setuju dengan dia. Tetapi jangan fitnah. Jangan bawa sesuatu unsur yang bukan cerita benar. Pastikan semuanya cerita benar. Jadi cerita tadi kalau kita tengok, bila pula Pakistan berkait dengan Israel, kok ia pun gairah, tetapi janganlah kita semangat lebih daripada orang Palestin. Kadang-kadang Palestin, Hamas baru nak plan itu ini, kita dah tahu macam-macam. Macam-macam kita menggagalkan pula. Hamas pula rancangan. Hati-hati tuan-tuan perempuan. Pastikan apa yang kita sebarkan, semuanya dalam keadaan kita tabayyun. Apakah maksud tabayyun? Ibnu Jarir At-Tabari menyebut dalam kitabnya, ketika mana dia mentafsirkan Al-Quran, maksud tabayyun adalah berhenti seketika. Ketika mana kita dapat maklumat, jangan terus sebar. Henti sekejap, sehinggalah kamu dapati perkara itu betul-betul benar, barulah sebar. Boleh saja kita nak sebarkan keganasan, kejahatan orang, boleh. Tak ada masalah, kita pun geram dengan Israel. Tetapi pastikan yang disebar itu betul. Jangan kerana kita gairah tadi, kita telah menuduh Pakistan, kita telah menuduh orang lain, kita telah menjatuhkan bisnes orang lain. Pastikan kita benar-benar mendapat info yang betul, maklumat yang betul, data yang betul, barulah kita melakukan solidariti kita bersama orang Palestin itu. Baik, saya kira cukup sekali itu sembang kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya, terutamanya juga kepada tuan-tuan perempuan, untuk dijadikan bekalan dalam kehidupan kita. Apa-apa pun yang kita jalani, sabar dan syukur sajalah. Mudah-mudahan darjat kita dinaikkan di sisi Allah SWT. Sekali itu saja, saya mohon maaf sekiranya dalam huraian saya kurang arif, percakapan saya kasar, saya mohon maaf. Kekurangan adab ketika berbicara, saya mohon maaf. Sehinggalah kita bertemu pada pertemuan-pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.